Nah, muka surat 25. Yakni konsep ibtila. Okey. Jadi insya-Allah kata pengarang rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah mencipta manusia untuk menjadi hamba dan khalifah. Maka dia jugalah yang berhak menyediakan sesuatu falsafah hidup yang boleh menjadi landasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dengan sempurna. Tu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Betul tak ni Allah Taala yang menciptakan kita? Betul. Nah, mana tahu tu kita ngaji panjang lebar dah daripada muka surat 1 hari tu. Nah, tentang proses kejadian manusia itu. Ingat lagi? Ke dah ingat dah orang kebosor? Ha? Kau dah ingat balik awal? Kena ingat ah. Macam kita periksa sekolah dulu. Daripada bulan 1, bulan 6 ada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi masa periksa tu soalan 60 soalan tu ada tak hak masa kita belajar bulan 1? Ada ke tak ni? Ada. Dah ada kena jawab. Beritahu kat kita. Nah, daripada muka surat 1 kita ngaji hari tu sampai 25 dah ni. Jadi kena ingat belaka hak kita ngaji dulu. Tak boleh ada ingat. Nampak? Buat lagu mana pun kalau tidak ingat kena ngapa pula ke tengok pula ke tak kira. Jadi kalau kita jenis gitu pula tak apa cerdik lah. Sebab merasa seorang ayah, seorang mak, dia marah kalau anak dia dah ulang kaji sekolah. Hak daripada bulan 1 dulu dia ngaji sampai bulan 4. Kita pastikan anak kita ingat bulan 1 bulan 2. Sebab apa pastikan? Sebab nak jawab periksa lagi. Dak pas periksa dak apa. Dak kena katak dan hubur. Tu. Tapi dak pas bab agama kena katak dan hubur sebab kita nak amal dak boleh. Faham? Tapi manusia dia dak cek hak agama. Dia ngaji straight. Lepas tu muduk ngaji ulang alik ke sejik apa tahun lah. 8 tahun setengah. Dah mingat dak omong ngaji itu dak ingat. Tu ada. Sebab kita bagi sejik balik tidur senyap. Dak cara ingat dak ingat ke dak cara langsung. Esok aku mari pula. Jadi kita tak tahu. Matlamat benda kita mari sejik surah. Dah kita mari sejik surah ni kalau ada majlis ilmu kita nak menuntut ilmu. Ilmu ni benda. Nah, ilmu ni yang menunjuk jalan kepada kita kembali kepada Allah. Jadi penting tak kita kena ingat. Penting ya? Jadi kalau kita dah ingat Allahumma salli ala Muhammad berat. Tu dia. Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia. Jadi kita yakin tak Allah yang ciptakan kita? Yakin atau tidak ni? Kena yakin. Tak boleh ada 0.01% waswah. Nah, tak boleh. Ya kena 100%. Yakin bahawa Allah yang menciptakan manusia. Tu ilmu akidah kita ngaji. 100%. Sebab kita mengucap. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Allah jauh Tuhan. Aku bersaksi Allah je yang mencipta langit, mencipta bumi, mencipta segala-galanya dan mentadbir sekalian alam. Dia juga Allah. Tak ada orang lain. Yang bersifat dengan kudrat iradahnya. Tu Allah je. Hak lain dah buat cetong. Tu. Jadi 100% kita pegang dah. Maka Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia kata untuk menjadi hamba. Allah Ta'ala cipta kita untuk jadi benda kita bincang itu untuk menjadi hamba. Bukan Allah Ta'ala buat kita nak suruh lawang dia. Dah. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Rasul. Rasul mari bawa 2 perkara. Tinggal larang. Betul tak? Tinggal larang. Ke mana? Kalau larang suruh. Betul tak ni? Jadi bila Allah Ta'ala perintah kepada kita ada satu suruh buat, ada satu suruh tinggal. Betul tak ni? Mana ni kerja siapa ni? Kerja hamba. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu kerja seorang hamba. Betul tak ni? Jadi yang bergelar hamba tu adalah manusia. Kita. Jadi menuntut ilmu fardu ain ni siapa suruh? Allah suruh. Betul tak?
Ha tu. Meninggalkan ngumpat. Siapa perintah suruh tinggal ngumpat? Allah. Siapa perintah suruh tutup aurat? Allah. Betul tak? Maka itu semua perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat kita ni hamba kepada Allah, maka kita kena tinggal yang dilarang, buat yang disuruh. Sebab kita hamba. Nah, hari ni kita kena ingat kita akan kembali kepada Allah sebab kita ni manusia. Betul? Akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ada semua ni, termasuk hamba ni. Kalau mati malam ni, jawab Nah, Allah Ta'ala akan tanya, sepanjang kewimah mu hidup 40 tahun, mu jadi hamba ke mu jadi siapa? Ini iman. Kita nak ada iman. Percaya bahawa bila kita mati akan ditanya dalam kubur. Betul tak ni? Jadi kalau kita masih buat yang dilarang Allah Ta'ala, maksudnya kita tak yakin adanya akhirat. Maka ni kita kena sedar. Kita adalah hamba. Allah Ta'ala cipta kita untuk menjadi hamba. Menjadi hamba. Jadi jangan lawang dia. Jadi lawang Tuhan. Hamba saja ke? Dah. Hamba dan khalifah. Itu kita bincang dah bab khalifah. Betul tak? Kena ingatlah kena. Hamba dan khalifah. Tu. Masuk kita di atas muka bumi ni, ada yang kita pimpin. Dah, paling komang hari tu kita bincang, hak kita pimpin adalah diri kita sendiri. 7 anggota yang ada pada kita ni, kita yang pimpin. Betul? Kita pimpin mata kita gimana, telinga gimana, mulut gimana, tangan gimana, kaki gimana, perut gimana, kemaluan kita gimana. Kita yang pimpin. Nampak? Tu. Hari ni daripada pagi sampai ke garik, kita perintah dak tangan kita pergi gosok kepala anak yatim. Bulan ni mu tanya hak ni setiap-tiap sejik anda pun. Dah, amu nak tanya ke besar pula. Tahun 2021 ni, bulan 10, bulan 11 dah kita. Dah, sepanjang setahun ni berapa orang kepala anak yatim kita pergi gosok? Berapa orang lapar kita pergi makan? Jawab kita kalau kita orang beriman. Amu dok gosok sekali abu. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita. Dah. Nabi suka dah tu. Hak Nabi suka beri makan kau orang susah ni, hak tu Nabi suka kali. Nampak lagi? Jadi kita sambut Maulid baru ni, gembira lahir Nabi. Kita sambut Maulid faham ke ataupun ikut-ikut? Kau orang beragak, kita beragak. Dah. Biar kita sedar kita sambut Maulid itu sebab kita gembira kedatangan Nabi. Hak Nabi buat tu, hak itulah yang betul, yang diredai oleh Allah. Jadi Nabi gosok pada anak yatim, beri makan orang miskin semua hari-hari. Dah kita 2021 dah gosok sekali abu. Kata suka Nabi mari. Pelawak ke mana ni? Betul tak? Ni. Nabi bersama orang miskin semua. Nabi tak duduk dengan orang kaya. Nabi suka dengan orang miskin. Kita tak duduk dengan orang miskin. Kita duduk dengan orang kaya semua. Jadi balik ikut semua. Dah ikut Nabi suruh. Ni. Saing dengan orang sesak, minum air bawah getak, kita kena bayar. Kalau kita saing dengan orang kaya bayar. Betul tak ni? Tu kita takut saing orang miskin, kakak yang minta piti kita nak pinjam beli beras. Dah mu saing orang sesak, kakak nak sambung hotek, kakak tak payah bocor. Betul tak? Ni kita takut nak saing orang miskin. Padahal Nabi suka duduk dengan orang miskin. Nampak lagi? Ni kita nak faham ni. Atau kita nak jadi khalifah, biar rohani kita menjadi imam, jasad kita menjadi makmum. Comel lalu. Apa? Kalau yang memimpin jasad kita nafsu, acul lebu lalu. Betul tak? Dia kena roh yang jadi imam. Jangan nafsu jadi imam. Nafsu jadi imam, acul lebu. Kita gini. Betul tak ni? Maka dua, hamba dan khalifah. Kita jangan ingat hamba marah sok modah, hamba nasihat sok modah. Islam ni bukan sembahyang puasa zakat haji je. Faham lagi? Banyak lagi benda yang kita kena buat. Jangan ingat boleh piti nak pergi Mekah, boleh ingat piti nak pergi Mekah. Tu orang miskin tak pergi makan. Pergi Mekah mana gitu. Betul tak? Kerana pergi Mekah rindu kepada Allah. Kerana kalau kita jawab akhirat pergi Mekah, rindu kepada Allah kata, Allah Ta'ala rindu kepada orang yang pergi makan orang miskin. Hak tu Allah Ta'ala rindu. Nampak? Jadi kedekut nak mampu pergi Mekah 100 kali pun dah orang cetang bah.
Betul tak ni? Haji Bakhir. Ke tak? Tak ada tengok cerita P.Ramlee. Labu Lebi. Kan? Haji Bakhir. Apa? Minta untuk anak yatim wisri. Ya, bahasa Haji Bakhir. Ni yang kata. Bila Cikgu Murni mari, sekayu tu. Wih, kayu. Pinti 1,000. Bahasa Haji Bakhir. Betul tak? Tu P.Ramlee buat cerita tu. Haji Bakhir bin Lebai Kedekut. Molek tu. Mekah nak tahu nak pergi. Tapi secawang air payah nak bayar orang. Hak tu haji Kedekut dia pergi. Betul tak ni? Haji ni dah masuk surga ni. Walaupun haji 100 kali, dah masuk surga. Apa ustaz? Buat Kedekut. Orang Kedekut ni dah masuk surga, Nabi kata. Betul tak? Ni manusia tak faham. Dia ingat dia tu siapa dia? Dia tu hamba kepada Allah. Bila tak ada perintah suruh pergi makan orang miskin, mu kena pergi makan orang miskin. Bila nak Tuhan perintah suruh gosok pada anak yatim, kena gosok. Masa ambil cana anak yatim. Sebab dia ayah tak ada. Ayah tak ada. Tahu anak yatim ni ayah tak ada. Tak ada dah nak jaga dia, nak pergi makan ke dia, nak jaga bini dia tu. Tak ada. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Kita. Kita bertanggungjawab jaga keselamatan janda dengan anak yatim tu. Ni orang takut nak pergi jaga anak yatim sebab dia takut bini dia. Nak ngorak janda orang tu. Lah bodoh sungguh bini. Bukan nak ngorak, aku nak ambil balik nikah aku. Bertapik bini. Kau orang puang dah arah. Tanya ke dia, puang kebun besar. Kalau tu lelaki kita getek janda, dia balik. Marah agak-agak. Berdasri ya, puang marah. Betul tak ni? Marah nak pergi ngorak janda tu. Dia tu. Kita takut nak pergi. Bang, takut kena marah ke bini. Ni kata, ni lemah takut ke bini ni mari. Betul tak? Padahal sebab bini tu kita bah. Dah kena deng je. Guli bating dah Tok Imam. Faham? Kalau Tok Imam sini kebun kecil. Ada kebun kecil? Ada. Kebun besar, kebun kecil. Bagi besar, bagi kecil. Duyung besar, duyung kecil. Ada kebun kecil? Ada. Kebun air dia. Kenapa tak ada kebun kecil? Dah bagi besar, bagi kecil. Duyung besar, duyung kecil. Kebun besar, kebun kecil kan ada? Ada? Ji? Ada kebun kecil? Nama lain orang tukar. Ada kebun kecil. Ingat ke tak ada ni? Betul tak? Maka ni lemah itu. Kita dah ingat. Kita ingat kita semayang tak tinggal puasa haji tu. Dah ingat ya tu. Dah. Jadi kita tak faham kenapa. Ni kata Islam hari ni. Dia tak faham kenapa. Kita ni hamba dan khalifah. Kita bincang panjang lebar dah. Tak mau bincang dah ni. Buat hamba dan khalifah. Sebab panjang lebar dah kita bincang itu. Betul tak? Cuma tinggal amal je dah. Amal dah. Amal hari-hari amal semua. Kita khalifah kan. Bos besar dalam rumah itu. Bini kita main besar dalam rumah itu. Kita bos besar. Apa lagi? P.Ramlee tak ada kan cerita 3 abdu. Saripam. Siapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Nama apa bini dia? Pada ingat pada agak. Sarimah lah. Kan Sarimah tu main besar dalam rumah tu ya tu. Betul tak? Dia pesan ke Abdul Wahab dengan Abdul Wahid tu. Dia tak lagi. Dia main-main. Okey, habis itu. Kita sambung. Jangan leka dah. Dia jugalah. Dia tu siapa? Dia tu Allah lah. Dia buat langit, buat dia buat kita, dia juga. Dia jugalah yang berhak menyediakan sesuatu falsafah hidup yang boleh menjadi landasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dengan sempurna. Sebab dia buat kita, dialah yang tahu hak mana terbaik untuk kita, hak mana untuk membahagiakan kita, hak mana nak menyelamatkan kita. Maka Allah dia tahu. Sebab dia buat kita. Betul? Sebab tu hak Allah suruh tu, hak tu terbaik untuk kita. Hak itulah yang membahagiakan kita. Tapi kita tak ikut Allah. Kita ikut palotok kita. Kita ikut nafsu kita. Kita ikut hati kita. Tak? Tak ikut Quran. Tak ikut Allah tak ada suruh. Kita ikut palotok kita.
Ni punah jahanam, dunia huru-hara tu. Nah, kalau meretoh pun jadi zolim. Kini sebab ikut kepala otak. Dia ikut Quran dan Sunnah. Dia ikut peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan panduan yang diberi oleh Allah itulah menjamin kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Tapi kita tak yakin dengan peraturan Allah. Nah, Allah Ta'ala kata kena maaf kesalahan orang. Kita tak mau maaf. Kita reka undang-undang sendiri. Nak maaf kerana dia tipu aku 3,000. Baik. Quran suruh maaf. Tak ni. Quran kata cakna jiran tetangga. Kita tak ikut. Cakna buat benda. Biar aku pergi megah. Betul tak ni? Jadi dah ikut semua Quran. Dah nak bahagia buat ni. Betul tak ni? Maka ni. Maka bila Allah buat kita, dialah yang berhak mengatur hidup kita. Nampak? Dia berhak ke atas kita. Sebab dia buat kita. Dia berhak. Dia beri makan kita. Dia berhak. Nah, macam kita numpang rumah orang. Dia berhak mengatur kita. Bilik tidur mana, makan masa mana. Nah, nak kecing ke mana, kasut tak di mana. Ikut suka kita nak tak mana. Kita tumpang tidur rumah saing kita. Saing kata ni tu bilikmu. Kita kata aku tak apa, aku nak bilik ni. Tak, saing kata molek mukamu, rumah aku ni bodoh. Gitu. Betul tak? Dah kita menumpang di bumi Allah. Bila Allah kata buat gini kena ikut, sama ada kita tak suka pun. Sebab kita menumpang di bumi Allah. Sebab tu kata Allah Turun ni Aziz, hey, kalau mu nak lawan sangat Tuhan, demo buat bumi lain. Betul tak? Demo buat bumi lain. Dah debel sangat. Boleh buat ada orang kebosor? Boleh buat? Kalau boleh nak kita tumpang seorang. Faham tadi? Tak ada seorang boleh buat. Air kering baru ni pecah di sungai tu bisi bangor. Macam-macam sumpah ke kerajaan lah. Kedai kopi pada bisi air. Betul ni? Teluk Basu tak ada air, mana tak ada air. Tong kata rawa tong. Kedai baru ni. Dah mu hebat kan? Buat turun air. Dah lawang Tuhan kan? Nak potong minyak tu bawa lagi nak isi air. Lapar Tapi Tuhan wi minum dah terima kasih setara barah. Betul tak ni? Mesti bangun buat air baru ni. Tahu. Ni Tuhan kata kalau aku sekap kita baca tafsir surah Al-Mulk kan. Kerajaan Allah. Tuhan kata kalau aku sekap air pun nak barang dia. Baru ni bukan sekap tau. Sekejap. Susah habis. Teluk Pasu, sungai Teluk Pasu berlambak lagi air. Susah je. Sebab dipaik dia tubik. Susah je manusia. Apa punya bangang tahu. Betul tak ni? Dah hebat agakmu. Afrika tau. Dah so kata air sungai kering-garing. Dah tengok Afrika. Air ke pekat air seluk tu. Minum ni sekarang ni. Kita bawa kering air tepik dah. Tuhan biar air tak syukur pun. Ke mana? Ke Bosor. Nak tunggu Tuhan seduk habis air sungai-sungai mana tak ada setitik. Baru nak sembah Tuhan. Baru nak mengaku Allah sebagai Tuhan. Sebab dah cakap nak panggil dah orang lain buat naik air tak boleh. Baru nak mengaku. Ni kata manusia. Nak lawan Tuhan buat bumi lain kata Tok Guru. Ya tak ni? Tak ada seorang boleh buat. Ni tapi kita debel. Lawan Tuhan. Inilah kita. Ni tak sedar. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita tak sedar tu. Menumpang di bumi orang. Bahasa muka tak malu. Bahasa dia dah. Manusia ni. Dia tak malu muka je. Tak erti malu dia. Okey. Maka kita tengok. Dalil bahawa kita ni duduk di atas muka bumi Allah untuk diuji oleh Allah. Itu tujuan kita di atas muka bumi. Mana dalil dia? Tak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk. Ni surah Al-Mulk ayat 2. Kita sebagai orang Islam ni sebelum tidur duk amal baca surah Al-Mulk lama. Betul tak? Sebelum tidur baca Al-Mulk. Kedak.
Baca lah. Tapi kena faham hak kita baca, kena amal hak kita baca. Lepas tu kabur kat orang pula hak kita baca. Bukan baca saja-saja. Faham? Kita baca saja-saja. Darat citong. Baca saja-saja. Betul tak? Baca, faham, amal, kabur orang. Maka surah Al-Mulk sendiri beritahu pada kita. Surah Al-Mulk ni yang panggil benda kalam Allah. Kalam Allah. Dan Allah ni siapa? Hak buat kita kan. Maka Al-Quran ni mengandungi peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang beriman kepada Allah kena ikut Quran. Sebab Quran kalam Allah. Peraturan-peraturan yang datang daripada Allah. Ni tu terbaik duk ngaji ni. Sebab nak faham Quran, nak ikut waktu Tuhan suruh ni. Tu dia. Bukan ngaji suka-suka. Okey. Maksudnya dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan ia maha kuasa lagi maha pengampun. Tu. Maka Allah Ta'ala sendiri beritahu dialah tu Allah lah yang mentakdirkan. Kita ngaji ilmu akidah, qada dan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita umur 120 hari dalam kandungan ibu, Allah Ta'ala tentu dah rezeki kita, tanah kubur. Nampak lagi? Tuhan tentu belaka dah. Takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Allah yang mentakdirkan adanya mati. Makhluk dalam mati kita tengah ilmu akidah, yang mematikan kita Allah. Masa mana, saat mana, ketika mana. Betul tak? Tu Allah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup bagi kamu. Sebab apa ada mati? Hidup ada mati. Sebab apa? Ada tugas, ada rahsia di sebalik itu, sebalik kehidupan kita. Allah Ta'ala mulakan kalam dia dengan sebut mati dulu baru hidup. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nampak? Allah Ta'ala sebut maut dulu baru hidup. Sebab apa tak sebut hidup dulu baru mati? Ni Quran disebut maut dulu, nak menceritakan kepada kita biar ingat mati. Nampak? Pentingkan mati. Ni mentang-mentang hidup dah ingat ke mati. Biar mati duduk depan. Orang beriman ni mati duduk depan. Dah tak belakang. Kita mati tak belakang. Kedok ni. Dah menguah kerja macam kedok mati. Ya lambat lagi mati. Hidup macam tu. Sedekah lah harta mu banyak. Lambat lagi yang mati. Nanti nak mati pun sedekah. Nampak? Orang beriman tau. Ya tak mati dulu. Kek gi takut mati, sedekah lalu Kek gi takut mati, zikir lalu Kek gi takut mati, taubat lalu Kedai. Kita dah ingat ke mati. Sokong sembang. Tak, projek macam gang atas meja. Tak, kek gi minggu depan saya visit. Dipekang. Hak tu 1.25 bilion. Projek tak, lepas tu kata ni, boleh hak tu kat kurang lagi 10% lah bagi yang kuat. Beres bau. 10% lagi nak beli benda. Nak beli jet tu. Dadang boleh jet, esok mampu langgar lagi tanah. Betul tak? Ni kita hari ni lambat mati, dah nampak terus mati. Kau tua, kau dah ingat mati. Allah Ta'ala wi mata kelabu, dah ingat. Allah Ta'ala wi 3 selendar, dah ingat kau. Allah Ta'ala wi stroke, dah ingat kau. Dah ingat. Betul tak? Kena stroke, dah nak gerak mata, klik. Nak piti dalam bank ada 300,000. Tak boleh keluar lagi sedekah. Ya, mana ya duit ayah dalam bank ada banyak ya. Waktu tubik dah ya mi korang. Dah ni. Ayah saya ayah simpan 40 tahun tu. Senang nak wi korang. Anak kata dah ayah nak mampu dah tu. Betul tak? Ni. Sebab kita dah berasa mati. Dah.
Dah ingat ke mati? Sebab apa dah ingat ke mati? Sebab palotok kita diajar daripada kecil pandang harta. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fa hum la yubsirun. Kibiti kita gelak, dah ingat terus ke mati. Baca surah Yasin. Dah malam Jumaat naik kebuk baca. Faham? Tapi dah ambil pengajar orang duk gila kibiti situ. Kerana ni. Inilah kita hari ni. Dah ingat ke mati? Kena ingatlah. Allah Ta'ala buat adanya mati kita ni sebab nak uji kita. Siapakah di antara kita yang terlebih baik amal? Siapa yakin dia akan mati, akan dihitung di depan Allah, nescaya dia akan beramal soleh. Nescaya. Siapa yakin? Hodak amal soleh tu hodak yakin. Betul tak? Kalau kita yakin adanya akhirat, mati ni bila-bila masa, nescaya kita akan bersedekah. Betul tak ni? Kita beramal seolah-olah kita mati esok. Dan nak mati esok nak buat apa lagi? Kerana ni? Ni kau sipang. Nak tidur tu pukul 3 pagi tu duk bilang biti. Dengan bini. Sama-sama bodoh dua tu. Betul tak? Kedai ni. Ni manusia akhir zaman. Orang nak mati. Nah, tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Abdullah bin Umar dia kata kita kena ingat pagi kita, jangan ingat petang tu. Kita ingat petang tu takut mati. Amal sungguh-sungguh. Petang kita kena ingat takut pagi esok kita mati. Betul tak ni? Barulah kita buat baik semua. Ni je, mati dia ingat tu. Petang sekarang nak piano, petang sekarang kita pergi legend apa? Cerating tu. Tak, disco tu. Dah pagi esok megah apa Tok Jembang. Nah, tu je pening kita hari-hari. Ada. Nak bunyi kata wildfire nak topik pula Ramadan baru 22. Nampak? 22 lagi. 22 tau. Ya ke tak? Memang yang putih kan? 22 lah. 2022. 22. Jadi 21. Kayak gini 22. Wildfire model baru tu topik. Ni booking dah 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 booking nak ambil mampu. Betul tak? Bila mati baru tepik Rabbana, hei Tuhan kami. Wildfire dah ambil nampak lagi? Tabuh dah wildfire. Jam lagi Israel, Rabbana absarna, hei Tuhan kami. Dah kami tengok dah. Wasami'na, kami dengar dah. Teriakkan api neraka-Mu ya Allah. Farji'na, wa naik kami mula atas dunia ya Allah. Nak beli wildfire hoboking ni? No, tambah dah. Nak buat benda? Nak amal salihan. Nak jadi baik, tambah dah wildfire. Tadi nak. Hak dia akan nak royak. Tiap-tiap minggu ustaz duk khabar. Dunia ni pelawak. Nah, gila macam. Bila sampai dalam kubur, baru tepi dengan Tuhan khabar nak naik mula. Inna mukinun, sesungguhnya kami telah yakin ya Allah. Tak guna sekapai yakin masa tu. Betul tak ni? Orang kebun besar, hak ni ada biti manyuk tu sedekah dah. Nampak tak usah tinggal lah kanak tu. Iwak beli NVX V2 lagi. Dia pakai Asus knocking lepong. Y16 dia beli. Mu berasak dalam kubur. Dia suka duk congek Y sukung. Dah cerdik ke bodoh ayah. Bahang kanak belaka lagi. Betul tak ni? Ni nak sedar. Bertapik nak naik Nak naik mula. Dah nak cocok habis biti hak dalam bank tu nak wi belaka kau orang susah. Dak guna scampeng dia panggil. Bukan scampeng, scampeng. Nak marah tu kalau scampeng tu. Kalau scampeng dak marah dia. Ni manusia ni. Dak akan nak royak. Gila macam ke harta. Ni kita mati tahu, kita akan mati. Yakinlah, kita akan mati dan akan ditanya oleh Allah satu persatu. Harta kita dah akan bergerak walaupun sejengkal kaki kita daripada mahsyar selagi dah selesai tanya. Mu bagi mana harta aku? Ambil halal dah. Orang getah apa? Jadi cikgu. Pang lagi. Jadi ustaz. Halal mari, tapi mu bagi mana?
Anak yatim siapa? Orang miskin siapa tak? Sejik siapa tak? Faham lagi? Tak siapa. Mana? Pada goh siapa? Beli batang goh. Tak, 120 batang di rumah. Pada goh, batang saja. Faham? Ya tak ni? Jiran tangga sebelah makan ikan kering. Pada jarang-jarang. Betul tak? Orang kampung kita nak beli gas sutil. Gas kecil, bukan gas besar. Hak kecil tu. Hak besar tu merah hak separuh. Hak hijau belakang kecil tu. Tak mampu nak beli. Faham? Kita lari gas tu. Siapa rumah kita? Betul tak? Kita tahu ada orang susah sekeliling kita. Tak tahu. Sebab tak cana. Betul tak? Nabi raung, Abu Bakar raung, Umar raung, Osman raung. Raung lebih takut ada orang lapar. Tak, Nabi pergi makan tak orang susah. Yahudi buta Nabi pergi makan. Apatah lagi orang Islam. Abu Bakar pergi tak mau orang miskin. Tolong kemah-kemah orang miskin. Tolong kemah Abu Bakar. Betul tak? Sayyidina Umar pergi cari tak orang susah. Tolong masuk siap pergi makan lagi. Ya tak ni? Dah kita nah, Benli Yuli jadi kaya tu kira orang Islam kan? Betul tak? Bang Li tahu, orang Puang tahu Abang Li. Pajak Gadai. Bang, Yuli and Bang Li jangan bangol. Nah, kedak. Dak jumpa seko Cina gi. Hak gi hak pakai nikah, pakai pudah, hak pakai lendang, hak tak pakai lendang. Semua Melayu mereka. Betul tak? Mokcik Allah cik kecil ni cici, mak cik nak gada berapa sen boleh mak cik tak, kita tanya. Dia kata tak banyak ya wi 35 ya. Dah mak cik nak ambil 35 ya ni. Allah wang mak cik nak beli beras je, beras nasional. Tak ada pitih. Mak cik tak ada adik-beradik ke? Ada. Adik-beradik cik adik-beradik mak cik tu cik gau. Nah, hak tu tukar cucuk orang doktor. Dah makcik tak pergi minta. Allah, makcik bila susah makcik tak teringat terus dia. Kenapa tak teringat? Sebab makcik tahu dah dia kedeku, tak tolong. Nampak? Bila makcik susah, makcik nampak pak saudara makcik ni ni pak saudara makcik. Bangli tu pak saudara. Betul tak ni? Betul tak macam ni? Dah, kalau abang tanya, are you Muslim? Nescaya mu kata, I'm Muslim. Yes. Kepala hontak mu Islam. Hogi pajak gada nu riba dosa masuk neraka. Tak. Anak saudara kita, pak saudara kita, kakak kita hogi gada. Kita pakai wajar. Faham lagi? Adik-beradik kita pergi pajak gada. Gada cicing satu halus tiap. Nak minta kita sebab kita kedekuk nak mampu. Mayang rajin. Boleh kata sejik dak bang ni siapa dah. Betul tak ni? Ya, biar mata. Ini kehidupan dunia hari ini masyarakat kita. Tak tengok orang susah di sekeliling kita. Sebab kita duduk berlomba-lomba nak cari mewah kita. Jawab di depan Allah ni. Masing-masing jawab. Hamba khabar ni sebab hamba tak mau jawab depan Tuhan lagi. Usuk mu khabar dah, aku khabar dah. Faham lagi? Ni hamba royak ni. Hamba tak suruh semayang, bak orang rajin dah semayang. We makan orang miskin ni orang tak we makan. Gosok pada anak yatim ni orang tak gosok. Kalau hamba tanya 2021 ni, daripada bulan 1 sampai bulan 11, hamba tanya aku besar lah contoh. Malam hamba tanya dia nung sejik melusuk malam tu tambah sejik ni hamba tanya tak tu sejik. Bulan ni saja. Hamba kata jawab dalam hati, jangan jawab luar, pecah lubang. Aku tahu merosok tu. Mu jawab dalam hatimu sendiri daripada bulan 1 sampai bulan 11. Berapa orang pada anak yatim kita rosok? Untuk bersih hati kita. Berapa orang miskin kita pergi makan ke dia? Beli gas ke dia? Beli beras ke dia? Nampak? Jawab sendiri je. Hamba tak pergi jawab. Tu jawab dalam hati. Kalau tidak dapat cetang mayang kita. Tak erok mayang kita. Nah, haji kita tak urut-urut. Tak seru dia bagi haji. Betul tak? Ni kita nak sedar. Kena sedar kita. Jangan kita terlala. Kita ada atas muka bumi ni nak diuji oleh Allah. Allah Ta'ala nak uji kita. Ni bab ibtilak, ni bab ujian. Okey, tengok dia kata.
untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapa ke dalam antara kamu yang lebih baik amalnya. Tak? Dia tu. Dan ia Allah Maha Kuasa membalas amal kamu. Allah Ta'ala Maha Kuasa membalas amal kita. Lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kita orang-orang ni tak lepas daripada kesalahan. Betul tak? Jadi hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Tetapi orang yang tak kenal Allah tidak akan minta ampun dengan Allah. Dalilnya kita orang-orang, kita tak minta ampun dengan Allah. Tak? Kita jadi adab lepas sembahyang minta ampun. Tak rasa salah pun. Tidak rasa harap pun tak nak ampun kita. Tak, kita sebut saja. Nampak lagi? Sebab hati kita mati, hati kita tak kenal Allah. Apa nak tanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dosa tak? Tak ada. Ada dosa? Tak ada. Dia apa saya minta ampun sampai 70 kali sehari, nangis, basuh janggut. Sebab apa? Ni, cuba fikir. Abu Bakar dijamin syurga. Berapa kau nangis kau malam-malam dalam gelap? Minta ampun kepada Allah. Kita hak dosa banyak, dak dijamin syurga, tapi dak nangis pun minta ampun. Sebab apa? Hati kita mapuh. Hati kita terhijab dengan Allah. Apa ustaz terhijab? Sebab cinta dunia, takut mati. Hak tu menyebabkan hati manusia mati. Dak merasa dosa. Tak? Orang hak tak ada dosa, takut ke Tuhan minta ampun lagi. Kita hak dosa berlambau, dak takut sikit. Hak duk tengah jalan tu, hak duk tutup aurat tu, hak kepik dengan terawa contoh. Sebab apa dak minta ampun? Dia tak berasa dosa. Dia suka pula dak tutup kepala. Betul tak? Kedok. Tengok pagi-pagi pergi beli kuih, kita tak je tengok ke? Amo tengok hari-hari belaka. Nah, amo buka kedai, amo hidup kedai pagi. Nah, mari beli tu. Dengan kepala dak tutup, amo tengok ni. Ya Allah, dak tutup kepala. Dia suka. Ha. Ada kuih, ada wati jannah, suka dia. Maksud dia melakukan maksiat, dia tak berasa sikit dosa. Inilah hari ni manusia hari ni. Kalau kita sedar kita ni dosa, kita akan minta ampun kepada Allah, basuh janggut. Apa air mata kita payah nak nitik? Sebab hati mati. Itu Johor kata, Terengganu kata hati mapuh. Betul tak? Ni payah nak tumbik air mata muslimat. Tak? Payah nak tumbik air mata kita nak minta ampun kepada Allah. Nabi basuh janggut minta ampun untuk kita. Nabi basuh janggut nangis minta ampun untuk kita. Kita dah tumbik air mata langsung minta ampun untuk kita sendiri. Dah. Lagu mana hati kita? Nak balik ke Tuhan kan? Betul tak ni? Sebab kita tak berasa berdosa pun depan Allah. Sedangkan banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh kita tak buat. Ni nak cerita hati kita mati. Oh, kalau hati hidup nangis sama. Nangis sama minta ampun dengan Allah. Nah, ya Allah, jika ada orang miskin, ya Allah, mu jangan salahkan aku, ya Allah, aku ambil licin, tak ada daya dah aku nak tolong, ya Allah, nangis malam-malam. Apa lagi? Aku tak ada tak ada daya. Macam Uwais Al-Qarni kata ke Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, jika ada lagi manusia yang lapar, mu jangan salahkan aku, ya Allah, aku sudah tidak ada apa lagi nak bagi. Uwais Al-Qarni tak ada benda je. Habis-habis tak ada cari kat siapa. Cari makanan raja-raja, dia makan sikit baru dia bagi kau susah pula. Tak ada benda nak bagi. Barulah lenggok ke langit, jangan salah aku, ya Allah, sebab aku tak ada. Kita boleh nak kata gitu ke Tuhan? Ya Allah, mu jangan salah aku, ya Allah, kalau ada orang lapar, sebab aku banyak harta tapi kena ku, ya Allah. Nak kata gitu? Nak jawab gitu mati lagi? Oh no. Inilah bendanya. Sedar kita. Tak, kena sedar. Ni orang takut kepada Allah. Ni. Sebab kita ni hidup atas muka bumi untuk diuji oleh Allah. Allah tak ada ujian ke mana? Yewi kita sehat. Yewi kita hidup, yewi kita sehat. Aku wimu tenaga, gagah, aku nak uji mu. Mu bagi mana gagah mu? Mu
Buat gimana? Buat main megoh ke? Lomba bok ke? Raung motor besar ke? Ke raung mana? Nak, hamba raung motor besar je. Tak raja siapa pun, rumah orang susah. Parah ni. Faham? Hamba megoh je pagi petang. Time hari cuti. Tak ziarah pun anak-anak yatim. Oh, lagu tu. Tuan kata. Faham? Aku ilmu segar, aku ilmu harta mewah. Buat gimana pitimu? Ini tuan nak ujian kepada kita. Dia panggil ujian berbentuk sehat, ujian berbentuk kekayaan. InsyaAllah depan rumah lagi kita akan jumpa bentuk-bentuk ujian daripada Allah. Bukan kaya saja ujian. Sesak pun uji ya. Nah, kita boleh bining bahin nawang, itu ujian daripada Allah kau. Kita boleh bining dok nawang langsung, ujian bagi kita juga. Betul tak ni? Kita diberi gaji 5,000 sebulan, ujian bagi Allah juga. Kita diuji dengan 490 je sebulan, itu ujian juga. Bentuk ujian semua. Boleh anak kaki congek motor, itu ujian juga. Boleh anak ustaz belaka, itu ujian juga bagi kita. Kena sedar, setiap apa yang ada pada kita ni adalah ujian daripada Allah. Nampak? Ni nak sedar. Ni kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Maka Allah Taala ni maha berkuasa membalas amal kita. Tak ada orang boleh lawan Tuhan. Bila Tuhan kata la neraka, depa la neraka kita. Tak, sebab dia berkuasa. Betul? Siapa yang berkuasa pada hari akhirat? Maliki yaumiddin. Siapa yang berkuasa pada hari akhirat? Allah. Tak ada seorang. Bini kita hok sayang atas dunia ni. Dia kata, ya abang seorang aja suami ai. Dulu, kini, and selamanya. Aduh, tak berpisah dengan kita kata. Selamanya bila yang ni? Kayak gini di akhirat, kayak gini pun abang kau. Tu dah. Bakit pada masa kayak gini, bini sak patah tinggal itu. Yang tolong abang. No, bau lagi. Tak ada masa nak tolong. Aku nak selamatkan diri aku je. Mau sanggup dok tidur, sanggup dok makan, makan anak atas dunia. Tapi di pada masa tinggal seru anak. Nak selamat diri dia. Nak cerita pada masa ni hari yang huru-hara, hari yang paling takut kali. Sehingga mak dak cara ke anak dak cara ke mak, tok laki dak cara ke bini dak cara ke tok laki. Masing-masing takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedap atas muka bumi, sanggup lawan Tuhan kerana ikut bini. Sanggup lawan Tuhan kerana ikut anak. Anak napa panggil? NVX-V2. Siapa dak dang nak sedekah orang dak ni anak ambil nak pakai V2. Nampak? Dah kan memang dia dah. Memang jual dah bang ni. Tak mahu nak V2 pula. Orang minta derma 5 riyal. Kan? Nak beli bata sekeping. Tak wis tangan marah. Sebab anak nak V2. Tak? Bodohnya kita. Tapi bila sampai masa kat gini, tak layang terus anak. Sebab nampak ancaman daripada Allah. Ini Quran kabur lama kita. 1440 tahun Quran dah kabur dah. Huru-hara pada masa orang ni. Huru-hara sakaratul maut lagu mana diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang yakin saja. Tidak ni. Ni kita. Bini tinggal kita, cayalah amal kata. Jangan sayang sangat dia. Sayang pada sudah. Kalau hak yajak lawan Tuhan tak saya ikut. Betul tak? Dia tinggal kita, caya amal kata. Kita masuk dalam jambang dia dah asuk. Kita masuk kat tolong berok kita. Yang tolong terang kabang. Faham lagi? Dah. Tapi Tuhan tinggal tak kita? Dah. Tuhan tak pernah tinggal hamba-Nya. Nak berok, nak kecing, nak mengalir darah, nak sedut udara, semua Allah Ta'ala tolong belakang kita. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala sekat ketuk kan agak-agak. Tak ketuk lah kita. Suruh bini tarik ketuk biar tubik. Dah. Ni sebab tu orang kenal Tuhan, dah ia sanggup berkorban apa saja untuk Tuhannya. Dah. Nyawa, harta benda, anak isteri, dah semua ia korban belaka untuk Allah. Tu.
Ni kita ambil bini tahu Allah. Berat. Sebab kita tak sedar matlamat hidup kita. Tu dia. 2 minit lagi ada. Bang niat dah ni. Amu nak berhenti 8.20. 40 minit je malam ni. Boleh? Sebab mukadimah tak boleh panjang-panjang bau. Tak, bola depan mau kita start 3 jam setengah. Ni 40 minit dah. 40 minit dah. Liau. Sebab lama tak mari kan. Tak lewat gagah lalu sikit-sikit sudah. Bola depan boleh 3 jam setengah pun. Ada masalah. Jadi gitu. Amu tak mau sambung dah ni. Tujuan Allah menguji manusia. Kalau sambung ni mungkin jadi panjang. Jadi kita ambil iktibar, ambil peringatan atas surah Al-Mulk ayat 2 ni lah. Maka Allah Ta'ala tu maha pengampun. Mintalah ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kesilapan kita hari-hari. Kita tak sunyi daripada kesilapan. Hari-hari tak sunyi. Salah semua kita. Ada kalanya buat baik dah ke bini, hari ni salah kot. Buat sakit hati dia. Ada kalanya kita buat baik dah kawan kita, hari ni salah pula cakap depan dia, sakit hati dia. Betul tak? Tak sunyi daripada salah itu. Jadi minta ampun sama-sama lah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka orang beriman dia yakin Allah Maha Pengampun. Allah suka kepada orang yang bertaubat kepada dia. Minta ampun je lah. Minta ampun. Tu dia. Dah kita tak rasa dosa tu biasa. Dah kita orang awam, cuci dah hati kita. Cuci. Lama tu kita kenal Allah. Kita akan jadi hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Jadi sebab orang tak kenal Allah, tak akan erti derhaka. Kita ni tak berasa derhaka sebab kita tak kenal Allah. Orang kenal Allah, dia akan kena erti lagi. Dia insan yang derhaka. Maka dia minta ampun. Macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka kenal Allah. Sebab tu mereka minta ampun sampai basuh balik janggut. Sebab dia kenal Allah. Orang tak kenal Allah, tak akan boleh buat keluar air mata. Nak minta ampun tak lebih. Sebab dia tak kenal Allah. Tu dia. Air mata kita mahal. Air mata kita setitik ni boleh memadamkan api neraka Allah. Api neraka Allah ni tak ada air boleh padam dia, tak ada. Jibril kata kalau lagu ni lah api neraka-Mu ya Allah, tak ada air boleh padam. Tak ada air boleh padam api neraka Allah. Allah Ta'ala kata ada air mata hamba-Ku yang menangis kerana takut aku. Hak ni boleh padam api neraka. Ya main-main. Jadi perah dah air mata kita biar titik. Takut kepada Allah. Jangan nangis bini mati. Bini mati yang nangis berah. Lepas tu tanah dah merah dah habis lagi. 2 lalu nikah bahasa. Nampak pada nangis macam tak nikah pakai mampu. Tu lelaki. Lelaki dia percaya kan ya Allah nangis. Lagi. Tu ni lah kita. Nangis kerana piti hilang ke, kena pecah kerja, nangis. Tapi nangis kerana takut kepada Allah, payah itu ni. Tapi nak carilah jalan supaya air mata kita boleh keluar walaupun setitik kerana takut kepada Allah. Sebab setitik air mata yang takut kepada Allah akan memadamkan api neraka Allah. Tu dia. Nangis kita carilah jalan. Tu dia. Jadi insya-Allah padang dah untuk malam ni. Panjang umur, diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada rezeki, kita temu pula. Temu pula bulan depan kalau tak mati. Jangan takutlah kalau mati pun tak apanya. Kita temu di mahsyar lagi. Temu tu tak cerah-cerah dah. Tu bersama selama-lamanya. Tu orang mukmin. Kita berpisah di dunia ni sementara je sebab kita ada tugas masing-masing. Orang beriman kalau boleh, dia tak bercerah. Macam duduk gini tak mau pisah tu. Tu orang beriman sebab nikmat bersama. Jadi kalau kita tak rasa nikmat, ada masalah tu. Dia nikmat orang beriman ni bila duduk berjemaah gini, nikmatnya. Sayang nak tinggal, tapi kita kena tinggal juga sebab di atas dunia kita ada tugas. Kita ada anak, kita ada isteri, kita kena buat kerja, kena jaga bini, kena jaga anak. Maka kita kena berpisah. Berpisah hanya sementara. Kita akan bertemu di mahsyar nanti bersama Nabi SAW selama-lamanya. Nikmat yang hakiki. Nampak? Kita pisah ni sebab kita ada kerja. Kau ni kerja ni, kau ni kerja ni. Jadi itu lah. Jangan susah. Kalau kita orang beriman sungguh, kita pisah sementara aja. Kita akan bertemu di akhirat lagi. Lagi tu.
InsyaAllah wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.